Okey, kategori seterusnya adalah image gallery, di mana image gallery ni macam library yang simpan banyak electronic image lah. Okey, dia ada dua jenis image gallery yang biasa kita gunalah, stock photograph dan juga clip art. Okey, dan popular web image gallery ni contohnya Juicebox, Gallery 2, Zenphoto dan sebagainya. Dia banyaklah program yang offer untuk image gallery yang kita nak view image-image yang ada dalam kita punya hard disk ataupun kita punya memori lah. Okay. Yang seterusnya adalah graphic suite. Graphic suite ni adalah program grafik yang di mana kita gabungkan dan kosnya adalah lebih rendah berbanding dengan program yang secara individu. Contohnya dia bawah satu paket lah. Maksudnya dia ada contohnya kita guna Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Animate. Dia Adobe tu adalah grafik untuk graphic suite lah. Contohnya Adobe Creative Suite ataupun CorelDRAW Graphic Suite pun ada Okey. Yang seterusnya adalah specialized application di mana special dalam kategori audio and video, iaitu kita nak editing audio editing software lah. Contohnya kita nak create, kita nak edit audio clip. Okey. Kita nak filter out imperfection, maksudnya berkaitan dengan audio punya efek lah yang kita nak masuk, kita nak buat MP3 punya audio. Dan popular program yang berkaitan dengan audio and video specialized application ni contohnya Apple GarageBand, Sony Arcade, lepas tu kita ada Soundforge dan sebagainya lah yang berkaitan dengan audio Okay, tadi kita dah sentuh audio, yang ni adalah video, di mana video editing software untuk kita nak reorganize kita punya video, kita nak add effect dalam kita punya video, kita nak add transition dalam video kita. Jadi kita boleh guna specialized application untuk video. Kalau dalam mobile phone pun kita boleh install apps yang ada. Contohnya kita nak add CapCut untuk kita nak editing video kita popular program yang berkaitan dengan audio, video ni adalah Apple iMovie, Windows Movie Maker dan banyaklah dan banyak yang berkaitan dengan video-video punya editing. Okey, yang seterusnya adalah specialized application dalam kategori multimedia, di mana elemen multimedia dia akan rangkumkan, iaitu elemen multimedia yang ada contohnya video, audio, animation, grafik, teks dan juga interaktiviti. Ini adalah elemen-elemen yang ada dalam multimedia. Dan contoh popular program yang specialized untuk multimedia ni contohnya Toolbox, Adobe Director, Adobe Animate dan sebagainya di mana ianya adalah untuk kita nak create multimedia presentation lah. Maksudnya kita nak gabungkan elemen multimedia video, audio, grafik, teks, interaktiviti dalam satu software. Okey. Okey, yang seterusnya di bawah web authoring, maksudnya kita nak bangunkan web di mana kita nak create a website ni, dia biasanya kita nak bangunkan satu website yang baru kepada customer contohnya macam kita nak buat website untuk learning dan sebagainya. Jadi dia ada dua kategori, iaitu website design dan juga web authoring program. Okey, dalam kategori website design ni kita ada interactive multimedia form untuk communication, di mana kita nak create graphical map pada kita punya design, kita nak add elemen-elemen multimedia, contohnya kita nak tambah animation, kita nak tambah video dalam kita punya website design tu, kita menggunakan multimedia interaktif punya elemen lah yang ada Ini adalah popular free website platform yang korang boleh guna, yang akan korang buat dalam projek kumpulan. Kumpulan korang kena bangunkan menggunakan Google Site. Itu adalah salah satu website design platform yang korang boleh guna secara percuma untuk bangunkan website ataupun bangunkan portfolio korang lah. Yang selain daripada Google Site, kita ada Wix, ada website.com, Squarespace, Joomla dan sebagainya lah. Itu yang free
Okey, kita pergi kepada web authoring program, di mana dalam web authoring program ni basically-nya kita akan menggunakan HTML document bila kita sebut web, ianya berkaitan dengan language HTML lah, hypertext markup language, di mana ianya adalah word processor yang boleh create simple HTML document. Dan web authoring program ni juga dikenali sebagai web page editors ataupun HTML editors. Ianya ada dua jenis, iaitu advanced website design dan juga create HTML coding. Kalau create HTML coding ni biasanya kita akan create daripada draft zero lah. Dia tak ada template free yang ada. Kita kena bangunkan website kita tu secara zero menggunakan coding HTML. Contohnya korang kod dalam Notepad dalam Notepad tu dia boleh create sampai kita jadi satu website yang lengkap sebenarnya. Kalau dulu-dulu punya style masa zaman saya belajar diploma dulu, kami kena bangunkan website menggunakan zero, iaitu menggunakan HTML coding dekat Notepad tu. Lepas tu dia akan jadi satu HTML website yang lengkap lah. Okey, ini adalah popular program ataupun software yang biasa kita guna untuk web authoring program. Contohnya Adobe Dreamweaver, NetObjects Fusion, Microsoft Expression dan banyak lagi lah yang berkaitan dengan web authoring program. Maksudnya kita nak bangunkan satu website yang lengkap lah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada artificial intelligence, di mana kita nak buat satu AI, kita menggunakan specialized application lah. Biasanya kita nak stimulatekan human sense, proses dengan action tu dalam kita punya aplikasi. Contohnya dia ada reasoning, dia ada learning from past experience, dia ada vision, dia ada touch, macam tu lah. Di mana ianya adalah untuk membantu people, pengguna dan juga organisasi untuk lebih produktif. Sekarang kalau korang tengok trend-trend dalam Facebook dan TikTok, ramai yang paparkan diorang cipta robot AI. Itu adalah satu application, special application yang dibangunkan untuk productivity lah. Maksudnya AI tu, robot tu akan membantu memudahkan kerja manusia. Itulah. Dan tak mustahil akan datang ianya menjadi satu trend lah AI ni. Jadi dia ada 3 areas untuk AI ni, iaitu VR, Visual Reality, ataupun Knowledge Based Expert System dan juga Robotic. Itu semua kategori di bawah Artificial Intelligence.